Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita ke kelas Bahasa Melayu Cikgu Nur Hafizah. Okey, jom kita tengok tajuk hari ini. Okey, hari ini merupakan bahagian yang agak penting, iaitu kita nak belajar tentang kemahiran menulis karangan bahagian A soalan PT3. Mari kita lihat sedikit tentang pengenalan soalan kertas 2 PT3 ini. Okay, soalan ini merupakan format baharu yang bermula pada tahun 2019. Masa yang diperuntukkan selama 1 jam untuk menjawab kertas 2 ini. Okey, ada 2 bahagian sahaja bagi soalan kertas 2. Okey, bahagian A. Bahagian A merupakan karangan respon terhad. Jadi, pelajar akan diberi bahan gambar rajah untuk digunakan sebagai bahan rangsangan. Jadi bahagian A ini merupakan soalan wajib dijawab oleh calon dan markah yang diperuntukkan ialah sebanyak 10 markah. Okey, soalan yang kedua ialah bahagian B. Bahagian B pula merupakan soalan karangan respon terbuka. Jadi di sini anda kena tulis lebih panjang berbanding bahagian A tadi. Jadi untuk bahagian B kita ada 3 soalan yang akan diberikan. Jadi, calon dikehendaki memilih 1 soalan sahaja. Okey, daripada 3, pilih 1 sahaja. Markah yang diperuntukkan ialah sebanyak 30 markah untuk bahagian B. Okey, untuk hari ini kita nak fokus untuk bahagian A sahaja dahulu, iaitu karangan respon terhad. Okey, apakah itu karangan respon terhad? Atau kita panggil karangan pendek. Okey, karangan ini tidak perlu ditulis terlalu panjang, cukup 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, untuk karangan ini bermaksud anda perlu merangka sebuah karangan pendek yang ringkas berdasarkan soalan. Masa yang dicadangkan untuk menjawab hanyalah 15 minit sahaja. Jadi, calon perlu menggunakan kesemua maklumat yang diberikan dalam bahan tersebut. Jadi, binalah ayat yang lengkap dan gramatis berdasarkan frasa yang diberi. Okey? Sebaik-baiknya, ikutlah urutan isi yang diberikan dalam soalan. Okey? Calon tidak perlu memasukkan keterangan yang diulang. Jangan ulang-ulang isi yang sama. Pastikan karangan yang anda tulis untuk bahagian ini ringkas dan pendek. Jumlah perkataan hanyalah 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Jadi untuk bahagian ini, apakah antara isu-isu yang biasa ditanya oleh murid? Okey, antaranya, cikgu, karangan pendek ini perlu dibuat dalam berapa perenggan? Okey. Soalan seterusnya, cikgu, perlukah dibuat pendahuluan dan penutup? Perlu tak? Nanti kita tengok. Okey, cikgu, bolehkah jawapan ditulis melebihi 80 patah perkataan? Dan soalan yang terakhir, cikgu, bolehkah saya tambah dengan pendapat sendiri? Jom kita tengok jawapan-jawapan dia. Okey, soalan pertama, berapa perenggan nak kena tulis? Okey, untuk karangan pendek, kita hanya perlukan 1 perenggan sahaja. Okey, ingat karangan pendek 1 perenggan sahaja, tidak perlu menulis pendahuluan dan penutup. Jadi kalau nak tulis pun hanya tulis secara ringkas sahaja. Okey, seterusnya, boleh tak tulis lebih daripada 80 patah perkataan? Calon dibenarkan menulis 80 perkataan lebihlah. Tapi jangan terlalu panjang kerana markah hanya 10 markah saja di situ. Okey, calon tidak perlu mengemukakan pendapat sendiri. Tak perlu bagi pendapat awak sendiri, cuma gunakan semua maklumat yang diberikan dalam soalan tersebut. Okey, seterusnya mari kita lihat kriteria penskoran. Okey, bagaimanakah markah diberi untuk soalan ini? Okey, soalan ini memberikan 10 markah kepada anda. Markah calon akan diberikan mengikut peringkat. Okey, kalau cemerlang 80 hingga 10. Okey, kriteria untuk pelajar yang cemerlang. Okey, ideanya relevan. Kemudian ada huraian ide yang jelas dan menarik. Ayatnya gramatis.
kosakata luas, ejaan, penanda wacana, kesalahan bahasa yang minimum. So ini kriteria untuk mendapat markah yang cemerlang. Okey. Kemudian untuk baik 6 hingga 7, penguasaan minimum 3 hingga 5, tidak mencapai tahap penguasaan minimum 0 hingga 2. Ini langsung tak menjawab soalan lah ni. Okey. Jadi bagaimana kita nak bagi markah? Kita akan tengok dari segi bahasa dan juga idea anda. Okey, dari segi bahasa ni kita akan tengok kegramatisan ayat tersebut. Jadi gunalah penanda wacana supaya ayat anda lebih gramatis. Okey, seterusnya sila semak ejaan dan tanda baca. Kalau kesalahan bahasa minimum, kita boleh bagi markah yang lebih baik. Okey, seterusnya kita akan tengok pula kepada bahagian isi-isi dan huraian isi anda. Mestilah bertepatan dengan soalan yang diberikan. Okey, kita tengok pula markah penguasaan minimum ni kriteria dia macam mana? Biasanya ideanya kurang relevan. Okey, ideanya kurang jelas dan kurang menarik. Dari segi bahasanya pula, ayatnya kurang gramatis. Kosakatanya terhad. Mungkin ulang-ulang ayat yang sama. Kesalahan bahasa juga agak ketara. Okey, ini merupakan bahagian markah penguasaan minimum. Kalau tidak mencapai ni macam mana pula? Keseluruhan jawapan calon menggambarkan penguasaan bahasa yang tidak cekap. Jadi anda kalau tulis sikit pun dapatlah 0 hingga 2. Tapi kalau boleh buatlah dengan lebih baik, kan? Dia dah bagi maklumat, anda gunakan maklumat tersebut, hasilkan karangan pendek, guna penanda wacana. InsyaAllah anda boleh dapat markah yang baik. Okey. Peringatan kat sini, sekiranya calon meninggalkan mana-mana frasa yang diberikan dalam soalan, calon tidak layak mendapat markah peringkat cemerlang. Jadi gunakan semua maklumat yang diberi. Okey. Okey, mari kita lihat contoh. Bagaimanakah contoh soalan bahagian A ni? Okey, kertas 2. Okey, soalannya berbentuk begini. Okey, berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis karangan pendek panjangnya 50 hingga 80 perkataan sahaja. Okey, ini ialah tajuknya ialah sambutan bulan bahasa. Sekarang kita sedang sambut bulan bahasa, kan? Okey, jadi gunakan kesemua maklumat yang ada di sini. Okay, ini merupakan antara acara yang diadakan semasa bulan bahasa. Okey, kita mulakan dengan perasmian. Seterusnya, setiap pertandingan itu dibahagikan mengikut kategori, ikut tingkatan. Okey, kemudian kita ceritakan hadiah-hadiahnya. Seterusnya, pertandingan apa yang dijalankan? Apakah tujuan bulan bahasa ini? Dan akhir sekali kita ada persembahan. Okey, mari kita tengok contoh jawapan. Okey, lihat contoh jawapan yang diberi. Pada bulan April, sekolah saya, Sekolah Menengah Kebangsaan Pangkor Perdana mengadakan sambutan bulan bahasa. Okey, ni dia nyatakan dulu apa benda tajuk utama dia. Okey, seterusnya, majlis perasmian telah disempurnakan oleh Tuan Pengetua. Okey, maklumat pertama dia dah masukkan, perasmian. Sepanjang bulan April, pelbagai aktiviti pertandingan telah diadakan seperti pertandingan pidato, bercerita, deklamasi sajak dan syair serta pertandingan mengarang. Okey, di sini diceritakan tentang pertandingan. Okey, pertandingan diadakan mengikut kategori tingkatan supaya sama aras dan adil kepada peserta. Okey, ini dia gunakan point mengikut kategori tingkatan tadi. Okey, seterusnya, aktiviti bulan bahasa merupakan satu wahana mencungkil bakat terpendam para pelajar. Okey, sepatutnya guna murid ya di sini. Kalau sekolah menengah, sekolah rendah, kita gunakan murid. Okey, ni betulkan nanti ya, murid. So yang ini tak boleh guna pelajar, kita guna murid. Terbesar pula tulisan saya. Yang tanda taik lah ya, murid. Okey, semasa majlis penutup, acara penyampaian hadiah telah diadakan untuk menghargai para pemenang atas komitmen yang diberikan. Okey, hadiah ini diceritakan tentang hadiah secara ringkas lah, diberi semasa penutup. Okey,
Majlis penutup diserikan dengan pelbagai persembahan oleh para pelajar yang telah memenangi pelbagai pertandingan. Okey, so digunakan point persembahan. Jadi di sini anda perlu edit perkataan pelajar. Okey, pelajar tadi tukar kepada murid. Okey, kenapa? Pelajar ni kita guna untuk pelajar universiti. Okey, peringkat atas. Okey, so kalau murid sekolah rendah, sekolah menengah, kita guna perkataan murid. So, lengkaplah karangan pendek kita. Panjang perkataannya ialah sebanyak 85 patah perkataan sahaja. Okey, nampak digunakan semua maklumat yang telah diberi. Ni contoh. Boleh ikut turutan atau tidak ikut turutan. Tapi kalau ada anak panah, katakan ada anak panah, mesti ikut flow. Kalau dia tak bagi anak panah, bolehlah. Janji kita gunakan kesemuanya sekali. Okey. Demikian tadi penerangan daripada saya. Seterusnya nanti, selepas ini, latihan untuk anda. Okey, latihan untuk anda lihat pada muka surat berikut ni, latihan 1. Okey, soalannya, berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, kali ini tajuknya ialah sambutan bulan kemerdekaan. Okey, jadi anda hasilkan satu karangan pendek menggunakan semua maklumat yang diberi ni. Okey, boleh refer contoh sebelah. Okey, editlah sikit ayat dia. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa hantarkan tugasan anda dalam grup Telegram kita. Screenshot jawapan dan tuliskan nama. Okey. Sampai sini dulu penerangan saya. Sebarang pertanyaan boleh diajukan dalam grup Telegram kita. Okey, jumpa lagi. Terima kasih semua. Bye-bye.